Pagi KPM. Assalamualaikum. Hai semua murid-murid tingkatan 5. Apa khabar? Terutama sekali kepada semua calon SPM. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya Syamira Nazir. Hari ini Kak Mira dan anda semua kita akan sama-sama belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Asas Muamalat dalam Islam. Apa pula asas muamalat dalam Islam ni? Nak tahu siapa? Kita akan belajar sebentar nanti, tetapi sebelum itu kita kenali guru penyampai terlebih dahulu. Kita saksikan profil beliau. Datangnya dari Batu Pahat, Johor, merupakan Ketua Panitia Tasawur Islam. Saya bersama dengan Ustaz Zazali Muhammad Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, selamat datang ke Didik TV saya ucapkan. Terima kasih. Baik Ustaz, sebelum kita teruskan kelas pada hari ini Ustaz, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Muhammad Kazain Mat Nasir dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Baiklah, terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baik Ustaz, hari ini saya teruja nak belajar dengan Ustaz tentang tasawur Islam. Okey, boleh? Okey, kerana saya pernah mengambilnya di sekolah dahulu, tetapi saya pun teruja nak berkenalan dengan kawan-kawan baru saya dalam talian. Ada 4 orang Ustaz Betul Mira, ada 4 orang hari ini. Anak murid Ustaz sendiri, di manakah mereka? Assalamualaikum. Okey, boleh Ustaz perkenalkan? Okey, boleh. Okey, yang paling cantik bercermin mata itu ialah Nur Najwa Liana. Hai Najwa. Hai Najwa. Silap, yang tak pakai cermin mata Najwa Liana. Minta maaf. Terkejut. Saya rabun pula hari ini. Hai Tuan Najwa. Yang pakai cermin mata pula Nuri Nuha. Hai Nuri. Okey, manakala yang paling kacak bersongkok itu ialah Aizat. Hai Aizat. Dan kemudian yang malu-malu kucing sikit hari ini ialah Muhammad Alif Syafil ataupun Adi dalam nama dia. Hai. Okey, itulah kawan-kawan kita pada hari ini Mira. Baiklah, salam perkenalan saya ucapkan kepada anda semua. Baik Ustaz, tajuk yang kita nak belajar hari ini merupakan asas muamalat dalam Islam. Betul. Apa sebenarnya itu Ustaz? Sebenarnya Mira, hari ini murid-murid tingkatan 5 akan belajar tentang bagaimana untuk melaksanakan tata cara kehidupan bagi memenuhi keperluan hidup mereka. Wow. Jadi hari ini kita akan ajar sikit demi sedikit untuk mereka faham dan kuasai bagaimana untuk menjadikan hidup mereka lebih sempurna dengan muamalah itu sendiri. Menarik ni. Jadi Ustaz, jom kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Mira. Baik. Okey, baiklah murid-murid yang berada bersama-sama dengan kita di studio, seterusnya berada di rumah. Hari ini anda semua akan bersama-sama dengan saya, Ustaz Zazali Zain, untuk menguasai dan memahami tajuk penting dalam tasawuf Islam, iaitu asas muamalat dalam Islam. Jadi hari ini apa yang kita nak tahu ialah bagaimana murid-murid kena tahu topik-topik yang ada dalam tajuk asas muamalat Islam ini. Jadi murid-murid, dalam topik ini, murid-murid perlu kuasai ialah maksud muamalat dalam Islam. Apa dia matlamat muamalat Islam? Kemudian apa dia prinsip muamalat Islam? Kemudian ciri muamalat Islam, kemudian jenis-jenis muamalat Islam, dan murid kena tahu juga cara pelaksanaan jenis muamalat Islam itu sendiri. Kemudian murid kena tahu dan faham persamaan dan perbezaan bagi setiap jenis muamalat tersebut dan cadangan untuk mengamalkan muamalat Islam itu sendiri. Jadi dalam topik ini, kalau murid faham bagaimana untuk kuasai semua topik ini, murid akan dapat kuasai tajuk asas muamalat dalam Islam. Jadi untuk itu, terus bersama-sama dengan saya, kita nak kuasai apa dia maksud muamalat dalam
Islam. Okey, maksud muamalat dalam Islam ini terbahagi kepada dua murid-murid. Okey, yang pertama, maksud muamalat ialah hubungan antara manusia dengan manusia dalam segenap sesi kehidupan mereka. Dan yang kedua ialah maksud muamalat dalam sistem keuangan Islam. Apa dia? Iaitu tata cara urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing dan ia melibatkan transaksi keuangan berlandaskan syariat. Jadi itu ialah maksud muamalat dalam Islam. Seterusnya, kita nak tengok apa dia matlamat muamalat Islam. Matlamat kita ialah mengawal manusia dalam menguruskan ekonomi dan keuangan agar masyarakat dapat dibentuk secara harmoni dan saling menghormati. Itu matlamat dia, murid-murid. Manakala, kalau prinsip muamalah Islam pula, prinsip ini ialah ada tiga. Antaranya kerelaan dalam berurus niaga. Urus niaga itu tak boleh ada kerosakan dalam sosial masyarakat dan tidak ada elemen-elemen riba ataupun judi yang haram di sisi agama. Manakala untuk ciri-ciri muamalah Islam, murid-murid, kita perlu bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis dan kita kena ada redha serta adil dan bermanfaat dan tidak ada penipuan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi dekat sini kita nampak kita ada matlamat, kita ada prinsip dan kita ada ciri-ciri muamalat Islam. Kalau murid-murid faham tiga-tiga konsep ini, murid-murid akan dapat perbezaan di antara satu sama lain. Boleh? Baiklah, kita teruskan untuk yang seterusnya. Apakah dia jenis muamalah Islam yang dilaksanakan dalam kehidupan kita seharian ini? Okey, ada beberapa amalan ataupun jenis muamalah yang dilaksanakan. Untuk tasawuf Islam, kita cover ataupun kita kena kuasai 8 tajuk. Okey, yang pertama ialah Al-Murabahah. Al-Murabahah ni apa? Okey, Al-Murabahah ni murid-murid kuasai kata kunci dia sahaja. Kalau Al-Murabahah, kata kunci dia ialah ambil keuntungan. Itu Al-Murabahah. Kalau Al-Ijarah, kata kunci dia ialah sewaan. Jadi kalau mana-mana jenis muamalat yang ada menyatakan tentang sewaan atau menyewa, itu ialah Al-Ijarah. Kalau ada pernyataan yang kata ambil keuntungan, itu ialah Al-Murabahah. Itu baru yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga pula ialah Al-Wadi'ah. Apa kata kunci Al-Wadi'ah? Ialah menyimpan harta. Jadi kalau ada harta yang disimpan kepada pihak lain, itu ialah Al-Wadi'ah. Manakala Al-Mudharabah pula ialah pemodal berikan modal. Jadi kalau ada pernyataan yang menyatakan pemodal beri modal kepada orang lain, itu ialah Al-Mudharabah. Okey, jelas murid-murid? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Boleh Mira? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, yang kelima ialah al-bai' bi thaman ajil. Apa dia al-bai' bi thaman ajil ni? Murid-murid, kalau murid tahu kata kunci al-bai' bi thaman ajil, itu ialah bayaran tertangguh ataupun bayaran secara ansuran. Itu al-bai' bi thaman ajil. Macam susah sikit nak sebut. Tapi kalau biasa sebut, dia senang nak sebut sebenarnya. Al-bai' bi thaman ajil. Yang keenam ialah takaful. Takaful ni apa? Takaful ialah perlindungan ataupun kata kuncinya ialah insurans Islam. Kalau murid nampak ada pernyataan perlindungan dalam Islam, melindungi harta daripada kecelakaan atau musibah, itu ialah takaful. Okey. Dan seterusnya, ar-rahnu. Ar-Rahnu ni kita biasa nampak banyak dekat tempat-tempat letak Ar-Rahnu, Ar-Rahnu, Ar-Rahnu. Jadi apa dia Ar-Rahnu? Kata kunci Ar-Rahnu ialah cagaran dalam Islam ataupun pajak harta dalam Islam. Maksudnya dekat sini, kalau murid ada harta, dapat harta, nak dapatkan pinjaman, boleh mencagarkan ataupun memajak harta yang murid-murid ada. Okey. Dan seterusnya, Al-Musyarakah. Apa dia al-musyarakah? Kata kunci al-musyarakah ialah berkongsi modal dan untung. Dia kena lebih daripada 2 orang. Maksudnya orang 1, orang 2, dia bersepakat untuk berkongsi modal dan keuntungannya pun akan dikongsikan ikut jumlah modal yang dikeluarkan. Kalau ikut sekarang ni murid-murid yang macam ada syarikat-syarikat tu, itulah dia musyarakah. Itu antara jenis-jenis muamalat Islam yang kita perlu kuasai dalam tasawuf Islam. Boleh-boleh? Alhamdulillah. Okey. Okey, Mira boleh saya teruskan? Silakan, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekarang kita nak tengok apa dia persamaan dan perbezaan antara jenis-jenis muamalah ini. Okey. Antara persamaan dan perbezaan dia kita tengok dekat sini.
Okey, kalau al-wadi'ah, al-mudharabah, al-musyarakah, okey, persamaan dia ialah dia sejenis simpanan dan pelaburan. Tapi perbezaan dia ialah kalau al-wadi'ah dia simpanan pemilik dijamin dan tiada keuntungan diberikan. Al-mudharabah pula pemodal mungkin dapat untung dan rugi yang tinggi. Al-musyarakah pula perbezaan dia ialah keuntungan dan kerugian itu ditentukan oleh prestasi syarikat. Kalau syarikat bagus, untung tinggi. Kalau syarikat tak berapa bagus, untung rendah. Kalau syarikat teruk, rugi. Itu bahaya dia. Okay, al-murabahah pula dan al-bai' bi thaman ajil, persamaan dia ialah kontrak jual beli. Apa yang membezakan ialah kalau al-murabahah dia ialah penjualan barang dengan makluman margin keuntungan. Maksudnya kat sini, kalau murid ada beli sesuatu barang dan nak jual semula kepada orang lain, ambil keuntungan margin dia mungkin dalam 20%. Beli dalam RM100, jual semula dalam RM120. Jadi RM20 itu ialah margin keuntungan. Al-bai' bi thaman ajil ialah jual beli dengan bayaran tertangguh ataupun ansuran. Manakala ar-rahnu dengan al-ijarah, persamaan ini ialah membantu orang yang memerlukan. Tapi perbezaannya apa? Pinjaman yang ada barang cagaran untuk ar-rahnu, manakala al-ijarah ialah pemilikan manfaat dengan bayaran sewaan. Jadi ini ialah persamaan dan perbezaan jenis-jenis muamalat Islam yang ada dalam tasawuf Islam tingkatan 5. Saya harap murid-murid dapat faham dan kuasai perbezaan dan persamaan ini. Boleh saya teruskan, Mira? Silakan, Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, untuk seterusnya, bagaimana kita nak mengamalkan muamalah Islam ini dalam kehidupan? Jadi kita ada situasi. Okey, situasi di sini ialah katakanlah Hamid memiliki emas sebanyak 30 gram. Pada masa yang sama, dia mengalami masalah kewangan yang kritikal. Okey, apa cadangan muamalat yang boleh kita tunjukkan kepada Hamid untuk laksanakan dia? Okey, di sini ada banyak cadangan muamalat yang boleh dilakukan oleh Hamid. Sama ada Hamid boleh jual, Hamid boleh menggunakan ar-rahnu, okey, dan Hamid boleh menggunakan al-mudharabah dengan menjadikan emasnya sebagai modal. Okey, ini contoh-contoh. Contoh-contoh untuk bagaimana Hamid boleh menyelesaikan hidup dia ataupun masalah dia dalam kehidupan ini dengan menggunakan muamalat dalam Islam. Ini contoh. Okey, yang kedua pula. Okey, apa fahami situasi yang kedua? Okey, Rahman diberhentikan kerja. Okey, dia telah kehilangan pencarian dia dan pada masa yang sama dia terpaksa gunakan wang simpanannya untuk menampung hidup dia. Jadi bagaimana kita muamalah Islam boleh membantu Rahman untuk selesaikan masalah dia? Okey, ini ada beberapa cadangan. Okey, dekat sini Mira, kita boleh sama ada gunakan al-mudharabah. Maksud di sini Rahman dia boleh gunakan duit dia untuk beri modal kepada Mira contohnya untuk Mira mulakan perniagaan. Jadi nanti Mira dengan Rahman akan berkongsi keuntungan ikut persetujuan masing-masing. Ingat al-mudharabah bagi modal, kata kunci dia. Dan Rahman pula juga boleh menggunakan al-musyarakah. Contoh macam Rahman dengan Mira sepakat untuk keluarkan modal sama-sama. Dan kemudian niagakan pun sama-sama. Jadi keuntungan dan kerugian pun akan ditanggung sama-sama. Jadi inilah antara contoh-contoh bagaimana muamalat Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan. Sebenarnya Mira dan juga murid-murid yang berada di rumah, muamalah ini adalah satu perkara yang amat seronok untuk dilaksanakan. Sebab dia ialah satu tata cara kehidupan bagaimana murid-murid boleh memenuhi keperluan untuk kehidupan masing-masing. Jadi ada banyak. Sebenarnya 8 ini perlu dikuasai. Tetapi kalau murid-murid nak tahu, kita pun ada jual beli, itu pun muamalat Islam. Kita pun ada hutang, itu pun muamalat Islam. Tidak ada masalah untuk kuasai yang itu. Tetapi untuk tasawuf Islam, Mira, kita kena kuasai 8 tadi, iaitu al-ijarah, al-wadi'ah, al-mudharabah, al-murabahah, al-musyarakah, al-bai' bi thaman ajil, takaful. Dan ini antara amalan-amalan dan jenis-jenis yang perlu murid-murid kuasai untuk mengelakkan kekeliruan. Baik, Ustaz. Baik, ada sedikit lagi penambahan dari Ustaz.
Tidak ada. Tidak lagi ya? Ya. Okey, maksudnya Ustaz dah jelaskan secara ringkas apa yang dia masukkan tentang tajuk kita iaitu asas muamalah Islam, prinsip dan juga jenis-jenisnya. Betul Ustaz? Ya, betul Mira. Okey, kita nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini kita akan sambung lagi perbincangan kita. Murid-murid jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Asas muamalat dalam Islam ini tajuk yang akan kita pelajari dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan Ustaz Zazali. Ustaz terangkan tentang maksud, jenis ni bagaimana, dan untuk segmen ini kita nak uji kefahaman murid-murid di rumah dan juga di dalam talian, dan Ustaz sendiri akan terangkan bagaimana cara untuk menjawab soalan bagi bahagian A. Jadi silakan Ustaz. Terima kasih Mira. Okey, jadi hari ini murid-murid kita akan sama-sama kuasai untuk bagaimana cara paling senang dan paling mudah dan paling baik untuk menjawab setiap soalan yang ada dalam tasawur Islam. Jadi untuk itu kita nak kuasai bahagian A dahulu. Jadi murid-murid, apa yang murid-murid perlu tahu untuk bahagian A ini, dia cuma ada soalan objektif pelbagai bentuk. Jadi bila soalan itu soalan objektif, jadi murid-murid kena bagi satu jawapan sahaja, jangan lebih. Dan apa yang perlu murid-murid kuasai dalam bahagian A ialah murid-murid kena tahu apa dia maksud istilah, apa dia jenis-jenis istilah tu ataupun apa dia bahagian dia, ciri-cirinya, matlamatnya dan juga peranannya. Kalau murid-murid dapat kuasai perkara ini, anda akan dapat satu perkara yang amat mudah untuk menjawab soalan-soalan dalam bahagian A. Jadi kita teruskan bagaimana untuk menguasai soalan bagi bahagian A. Soalan bahagian A yang pertama ialah soalan yang ditanya tentang maksud istilah. Okey, soalan pertama, kita tengok soalan ini Mira ya. Okey, soalan pertama, pelabur memberi modal kepada pihak lain untuk diperniagakan dan keuntungan dibahagi ikut persetujuan. Boleh tak kita minta bantuan murid-murid kita yang bersama dengan kita hari ini? Boleh. Okey. Siapa yang nak bantu saya? Nombor 1, bahagian A. Siapa boleh angkat tangan? Ada. Nurin Nuha boleh bantu saya? Silakan, soalan nombor 1. Okey, apa jawapannya? Sama-sama. Jawapan yang pertama ialah mudarabah. Kenapa Nurin kata mudarabah? Sebab memberi modal kepada pihak lain. Okey, tahniah Nurin Nuha. Betul Mira? Jawapan dia ialah al-mudarabah. Sebab kata kunci tadi, kalau murid-murid ingat balik apa yang kita kongsikan sebelum ini, kalau ingat kata kunci dia, murid-murid akan dapat dia punya istilah tu. Jadi kalau memberi modal, itu ialah al-mudarabah. Kita tengok soalan yang kedua. Perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil manfaat atas sesuatu harta dengan bayaran tertentu. Okey, saya ada tunjuk satu contoh. Okey, ini contoh jawapan murid. Saya nak tanya murid-murid yang berada dengan kita Mira. Betul ke salah jawapan murid yang ini? Betul ke salah? Aizat. 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 Oh, tak boleh. Tidak ada. Okey, tak apa. Najwa. Najwa boleh Najwa? Okey. Nombor 2 Najwa. Salah ke betul jawapan ni Najwa? Terima kasih cikgu. Saya Najwa. Jawapan dia salah. Kenapa salah Najwa? Sebab jawapan kena 1. Alhamdulillah. Mira nampak tak? Nah, murid-murid semakin faham. Jadi ingat, untuk soalan bahagian A, kita cuma ada satu jawapan sahaja. Dan jawapan di sini ialah al-ijarah. Kenapa al-ijarah murid-murid? Sebab kata kunci al-ijarah ialah mengambil manfaat atas sesuatu harta. Jadi kalau murid-murid mengambil manfaat atas sesuatu harta, itu ialah sewaan. Contoh macam naik bas, naik MRT, naik LRT, itu ialah al-ijarah. Okey, itu ialah soalan bagi istilah. Boleh saya teruskan Mira untuk yang seterusnya? Terima kasih. Okey. Kalau tengok, lupa saya nak bagi tahu. Murid-murid yang berada di rumah, kalau jawab bahagian A, pastikan anda tulis dalam buku jawapan atau kertas jawapan. Jangan tulis dalam kertas peperiksaan. Nanti tak dikira Mira. Itu bahaya sebenarnya.
Okey. Okay, kita teruskan soalan seterusnya. Soalan yang ketiga, murid-murid. Okay, muamalat Islam tidak mengandungi elemen apa seperti riba, gharar dan perjudian? Ini ialah soalan untuk melengkapkan pernyataan dengan jawapan yang paling sesuai. Okey, sesiapa yang boleh bantu saya untuk dapatkan jawapan bagi soalan ini? Adi angkat tangan, cikgu. Silakan Adi Syafil. Okay. Terima kasih cikgu. Saya Ali Syafil. Jawapannya ialah haram kerana riba. Okey, baguslah Syafil Adi. Okey, jawapan ni ialah Mira, haram. Kenapa haram? Dalam tu ada pernyataan yang menyatakan riba, gharar dan perjudian. Riba haram, judi haram. Jadi jawapan ialah haram. Tahniah Adi Syafil. Okey. Soalan seterusnya. Kita teruskan soalan seterusnya. Baik. Tata cara urusan harian sesama manusia untuk memenuhi keperluan melibatkan transaksi keuangan berlandaskan syariat dinamakan apa? Siapa boleh tolong kita, Mira? Ya. Siapa? Okey, Nurin. Najwa. Silakan Najwa. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya Najwa. Untuk jawapan muamalat. Kenapa muamalat, Najwa? Sebab dia berkaitan tata cara urusan harian sesama manusia. Okey, betul. Tahniah Najwa. Okey, jawapan ni ialah muamalat, iaitu kata kunci dia, Mira, dan juga murid-murid yang berada di rumah, tata cara urusan harian dan ia melibatkan transaksi keuangan. Jadi ini adalah contoh lagi soalan yang bentuk yang kedua. Kita teruskan, Mira, boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Terima kasih, Mira. Okey, soalan seterusnya ialah jadual. Okey, murid-murid kena tahu jenis soalan jadual dalam bahagian A. Kita ada P dengan Q. Kita tengok jenis muamalat Islam dan contoh pelaksanaannya. P, Muhammad tidak memiliki kereta mewah. Sebagai cara untuk merasai keseronokan kereta mewah, dia menyewa kereta tersebut RM2,000 sehari. Q pula, Zainul membeli sebuah rumah dengan nilai RM200,000 melalui pinjaman bank dan membayarnya semua secara ansuran selama 20 tahun. Jadi kita nak tengok, Mira, P ni jenis muamalat yang mana rasanya? Siapa nak tolong kita agak-agak, Mira? Untuk P. Okey, Nurin. Okey, Nurin. Sila, Nurin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jawapan dia al-ijarah. Kenapa Nurin kata al-ijarah? Sebab menyewa. Pandailah Nurin, sebab Nurin dah tahu kata kunci dia. Jadi P ialah al-ijarah. Macam mana nak tahu al-ijarah? Sebab kita ada perkataan menyewa. Bila sewa je al-ijarah. Sewa je al-ijarah. Okey, Q pula. Zainal beli rumah ni, bayar ansur-ansur ni. Siapa nak tolong saya jawapan dia? Najwa, silakan Najwa. Mana senyuman Najwa? Okey, sama-sama. Jawapan bagi Q ialah al-baik bithaman ajil. Al-baik bithaman ajil. Macam mana Najwa tahu al-baik bithaman ajil? Sebab dia bayar ansur-ansur. Ya, betul. Pandai Najwa. Tahniah Najwa. Sebenarnya Q ialah al-baik bithaman ajil. Kata kunci dia, Mira, ialah bayar ansur. Jadi kalau ada bayaran ansuran, itu ialah al-baik bithaman ajil. Tahniah, murid-murid kita semakin pandai hari ini. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Maksudnya saya sendiri pun ataupun mereka yang di rumah yang ada membayar secara ansuran, inilah transaksinya yang diberi nama al-bath bisaman ajil. Betul, Mira. Pandailah, Mira. Hebatlah, Mira. Okey, baik Ustaz. Okey, boleh kita teruskan? Jom, Ustaz. Okey, terima kasih. Kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okey. Ini ialah soalan carta. Carta ini ialah soalan yang biasa ditanya dalam bahagian A. Okey, kita tengok carta ni ialah tentang sumber utama muamalat Islam. Kita ada Al-Quran, ada tempat kosong R, kita ada Al-Ijma' dan kita ada S. Okey. Jadi untuk R ni, Mira. Okey, R ni saya rasa saya nak tanyalah anak-anak murid saya ni, dia ingat balik tak sumber utama muamalat Islam ni sebenarnya? Siapa boleh tolong saya? Bagi dua-dua teruslah. Okey, ya, Nurin Nuhan. Silakan Nurin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya Nurin. Jawapan dia al-hadis. Al-hadis. Okey, lagi satu? Ingat tak lagi satu apa dia? Al-sunnah. Al-sunnah. Serius? Okey, fikirkan semula. Yang ada huruf QQ tu, Nurin. QQ tu.
Al-Qiyas. Al-Qiyas. Tahniah Nurin. Ingat pun. Okey, sebenarnya untuk R dengan S ialah Al-Hadis dan juga Al-Qiyas. Jadi, untuk makluman semua murid yang berada di rumah, kalaulah ada soalan tanya pasal sumber utama apa-apa saja tentang Islam, sama ada muamalah Islam, kita ada 4 sumber utama. Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, kemudian Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Empat-empatnya sumber utama muamalah Islam. Okey. Mira, boleh saya teruskan? Boleh, Ustaz. Okey. Teruskan untuk soalan yang seterusnya. Ini soalan yang betul yang terakhir. Iaitu soalan tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Kita ada 4 soalan. Kita soalan satu-satu. Okey, salah satu elemen yang diharamkan dalam muamalah Islam ialah unsur gharar, iaitu ketidakpastian ketika melakukan urusan. Okey, murid-murid, siapa yang boleh bantu saya? Salah ke betul soalan ini? Okey, Alif. Alif. Okey, silakan. Terima kasih cikgu. Saya Syafiq. Jawapannya betul. Betul. Kenapa betul? Mana tahu betul tu, Syafiq? Kerana gharar ialah haram. Okey, bagus. Kerana gharar ialah haram. Jadi apa-apa unsur gharar ialah satu unsur elemen yang diharamkan dalam melaksanakan muamalat dalam kehidupan kita. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, prinsip muamalat Islam ialah menekankan konsep adil, iaitu boleh menzalimi orang lain demi keuntungan peribadi. Boleh ke tak boleh, Mira? Tengok macam daripada pernyataan ni pun dah tahu tak boleh, Ustaz. Nampak? Mira yang jawab. Alah, pandailah Mira. Okey, sebenarnya jawapan dia memang betul, salah Mira. Sebab macam Mira sebutkan tadi, ada perkataan menzalimi orang lain. Sebenarnya Mira, kalau Mira nak tahu, kalau murid-murid nak tahu, sebenarnya kalau dalam satu pernyataan itu ada campur ayat yang baik dan ayat yang negatif, maka automatik pernyataan itu akan jadi negatif. Salah. Salah lah. Nampak? Baca betul-betul. Kalau nampak ada campur benda yang baik dan benda yang negatif, automatik pernyataan itu akan kita salah. Ingat, salah letak pangkah. Jangan tulis salah. Tu nanti salah jawapannya. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Insurans konvensional ialah perlindungan yang berasaskan kepada unsur riba dan judi. Siapa nak bantu kita, Mira? Agak-agak Mira. Okey, siapa yang nak cuba? Nurin? Okey, silakan Nurin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jawapan dia betul. Betul. Kenapa Nurin yakin sangat betul jawapan tu? Sebab insurans konvensional memang ada mengamalkan judi. Okey, betul. Tahniah Nurin. Sebenarnya murid-murid yang berada di rumah, sebenarnya insurans konvensional memang ada unsur-unsur riba dan juga unsur-unsur judi. Sebab itu dalam Islam kita tak mengiktiraf insurans konvensional. Sebab itulah dalam muamalah Islam kita ada takaful. Dia nak tampung kekurangan yang ada dalam insurans tu. Baik. Soalan seterusnya, Mira, boleh? Boleh. Okey. Iaitu seorang Muslim boleh mengabaikan muamalat Islam jika tidak sesuai dengan dirinya. Seorang Muslim boleh mengabaikan muamalat Islam jika tidak sesuai dengan dirinya. Agak-agak salah ke betul? Okey, ini saya jawab, Ustaz. Boleh, Mira, silakan. Saya cuba jawab ya. Untuk soalan terakhir ni, kawan-kawan, kita tengok sama-sama. Seorang Muslim boleh mengabaikan muamalah Islam jika rasa tak sesuai. Sudah sepestinya tak boleh, Ustaz. Salah tu. Pangkah, tak boleh. Memang dahsyat betul, Mira. Pangkah terus. Pangkah. Tahniah, Mira. Jawapan anda tepat. Memang jawapan dia salah. Kenapa salah, Mira? Sebab kita tak boleh mengabaikan muamalat Islam walaupun ia tak sesuai dengan diri kita. Jadi, itu dia. Jadi, kalau nak tahu murid-murid sekalian, pastikan murid-murid kena faham bentuk-bentuk item yang ada dalam bahagian A dan kena faham apa dia soalan-soalan yang ditanya dan murid-murid akan dapat jawab dengan baik, Mira. Baiklah, terima kasih Ustaz Zazali atas penerangan bagaimana untuk menjawab soalan bagi bahagian A. Cukup lengkap, cukup jelas. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan sambung semula kelas kita selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Murid-murid, jom masuk ke kelas. Hari ini di dalam Sukses SPM 2022, kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5. Dan untuk segmen ini, kita nak tanya pula Ustaz bagaimana cara yang sebaiknya untuk jawab soalan bagi bahagian B. Jom tanya Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Mira kepada semua murid-murid. Okey, jadi hari ini kita nak kongsikan dengan anda bagaimana untuk kuasai bahagian B. Cuma apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua ialah apa yang kita kena tahu untuk bahagian B ini. Kita kena pasti bentuk-bentuk soalan. Apa dia? Okey, yang pertama soalan yang jawapannya memerlukan huraian. Yang kedua, soalan yang jawapannya tidak memerlukan huraian. Dan yang ketiga ialah soalan yang jawapannya berbentuk kebal. Jadi kalau murid-murid tahu 3 bentuk jenis soalan ini, maka murid-murid akan mudah untuk menjawab bahagian B. Jom kita teruskan dengan soalan-soalan dia. Boleh Mira? Boleh. Okey, baiklah. Kita tengok soalan ini sama-sama. Muamalat Islam merupakan salah satu tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan seharian. Pada masa sama, ia memiliki pelbagai kelebihan jika dilaksanakan mengikut syariat Islam. Okay, soalan pertama kita ialah nyatakan maksud muamalat dari sudut keuangan Islam. Okay, dan yang kedua, terangkan 2 kelebihan melaksanakan muamalat Islam terhadap masyarakat. Jadi, macam saya sebutkan tadi, apa tindakan pertama yang murid-murid kena tahu? Okey, ialah yang pertama, murid-murid kena tahu kenapa si bentuk item tersebut. Kena tahu jawapan tu perlukan huraian ataupun jawapan tu tidak perlukan huraian. Jadi kalau kita tengok dekat sini Mira, kita tengok yang pertama, lihat pada kata tugas arahan soalan tersebut dan lihat pada jumlah jawapan yang dikehendaki, dan juga yang ketiga, lihat peruntukan markah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, peringatan daripada saya untuk semua murid, kalau soalan maksud, ia tak perlu huraian. Tetapi, kalaulah soalan itu dia minta 2 jawapan dan markah yang diperuntukkan 4 markah, maka calon kena tahu itu ialah soalan yang memerlukan huraian. Okey, kita tengok satu-satu Mira, boleh? Okey. Nyatakan maksud muamalat dari sudut Islam. Soalan maksud dan markahnya 2, tak perlu hurai. Okey, terangkan 2 kelebihan melaksanakan muamalah Islam terhadap masyarakat. Nak kena hurai ke tidak kena hurai? Kalau calon-calon ataupun murid-murid tengok, okey, 2 kelebihan ini dan markahnya 4, maka itu ialah soalan yang jawapannya perlukan huraian. Ingat murid-murid, kena pasti yang mana yang perlu hurai, yang mana yang tak perlu hurai. Kita tengok jawapan ini Mira, boleh? Okey, nyatakan maksud muamalat dari sudut keuangan Islam. Okey, maksud tak perlu hurai. Kalaulah jawapannya sebegini Mira dan juga murid-murid sekalian, agak-agak berapa markah nak bagi? Tengok jawapan tu, tata cara urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing melibatkan transaksi kewangan berlandaskan syariat Islam. Okey, murid-murid. Nurin ada, Syafil ada, Aizat ada. Agak-agak berapa markah nak bagi untuk jawapan ni? Siapa nak tolong saya? Berapa ya? Najwa? Okey, Najwa Aliana. Senyum Najwa. Ya. Terima kasih cikgu. Saya Najwa. Markahnya 2. Markahnya 2. Okey, ingat soalan maksud markah penuh ialah 2. Jadi kat mana kata kunci dia murid-murid sekalian? Tengok di sini ialah tata cara urusan harian dan kemudian memenuhi keperluan masing-masing dan dia melibatkan transaksi keuangan. Mira, murid-murid kalaulah ada murid jawapan dia begini, sudah pasti markah dia 2/2. Okey, baiklah. Kita tengok soalan yang kedua tadi. Okey, soalan yang kedua, terangkan 2 kelebihan melaksanakan muamalat Islam terhadap masyarakat. Okey, ingat murid-murid untuk membina jawapan yang perlukan huraian, kita kena gunakan formula ini. Ada fakta, ada kata hubung, ada huraian, maka murid-murid akan dapat markah penuh. Apa kata hubung yang boleh digunakan? Kita boleh gunakan salah satu daripada supaya, kerana dan seperti. Jadi jawapan yang paling sesuai, kita tengok jawapan murid ini. Okey, 2 kelebihan muamalah Islam terhadap masyarakat ialah dapat mengelakkan kezaliman seperti aktiviti riba. Masyarakat hidup aman kerana sentiasa membantu orang yang memerlukan. Jenayah dapat dikurangkan supaya hidup aman. Jadi, murid-murid bersama dengan kita, Najwa, Aizat, agak-agak berapa markah kita nak bagi dekat jawapan ini? Siapa yang boleh tolong saya? Okey, Aizat, silakan. Terima kasih cikgu. Saya Aizat. 4 markah.
4 markah. Kenapa Aizat yakin 4 markah? Kerana mempunyai satu hubung dengan huraian. Okey, tahniah Aizat. Hebat Aizat. Bersongkok kacak. Okey, jawapan betul. 4/4. Kerana kita ada isi jawapan, kita ada kata hubung dan kita ada dia punya huraian. Kalau murid jawab macam ni, dapat 4/4. Jom kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Boleh Mira? Boleh. Alhamdulillah. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Senaraikan 2 jenis muamalat Islam. Okey, soalan yang atas dia punya stimulus panjang. Kita terus tengok soalan dia. Senaraikan 2 jenis muamalat Islam, 2 markah. Dan yang kedua, huraikan 2 implikasi menolak muamalat Islam. Okey, saya nak tahu dulu murid-murid yang ada bersama dengan kita. Soalan nombor 1 tu, soalan tu perlu hurai ke tak perlu hurai jawapan dia murid-murid? Siapa boleh tolong saya? Okey, Nurin. Okey, silakan Nurin. Terima kasih cikgu. Jawapannya tak perlu hurai. Tak perlu hurai. Kenapa Nurin tak perlu hurai? Sebab dia 2 markah. Dia 2 markah dan dia minta senaraikan 2 jenis. Jadi tak perlu hurai. Okey, jawapan dia, okey. Cuba kita tengok jawapan yang diberikan oleh murid-murid ini. Okey, yang pertama al-murabahah, al-ijarah, pajak gadai, insurance. Okey, sebenarnya Mira, kalau jawapan begini, ya murabahah betul, al-ijarah betul, pajak gadai salah, insurans salah. Dan markah yang diperoleh oleh murid ini ialah 2/2. Okey. Persoalan dia, kenapa 2 jawapan yang bawah itu salah? Siapa boleh tolong saya? Saya boleh tolong Ustaz. Silakan Mira. Okey, 2 jawapan ini salah kerana tidak menggunakan istilah yang betul. Ya. Agak istilahnya apa? Kalau pajak gadai sudah semestinya ar-rahnu. Alhamdulillah. Betul, pandai Ustaz. Mira, betul? Tapi Mira, nak lagi cantik sebenarnya, nak senang, tambah aja pajak gadai Islam. Ataupun insurans Islam. Ada Islam kat belakang tu. Ya, itu membantu murid untuk lebih mudah faham sebenarnya. Baik, Ustaz. Pajak gadai Islam ar-rahnu. Dia macam tu. Baik, untuk soalan yang kedua pula bagaimana Ustaz? Okey, jom. Yang kedua, huraikan 2 implikasi menolak muamalat Islam. Okey. 2 implikasi 4 markah. Of course, soalan ini ialah perlukan huraian jawapannya. Okey, tengok jawapan ni. 2 jenis implikasi tadi ialah harta tak diberkati oleh Allah, hidup dalam ketakutan, berlaku jenayah. Agak-agak murid-murid, berapa markah nak bagi untuk jawapan ni? Siapa boleh tolong saya? Okey. Syafil, silakan. Terima kasih cikgu. Saya Syafil. Saya rasa jawapannya 2 markah. Kenapa 2 Syafil? Sebab dia tak ada huraian. Okey, tahniah Syafil. Bijak anda. Okey, sebenarnya 2/4 je Mira markah untuk jawapan ini kerana tidak ada huraian. Jadi kalau murid tambah huraian macam ni, okey, contoh-contoh ni huraian-huraian yang ada, murid akan automatik dapat markah 4/4. Okey, baiklah. Jadi ini sebenarnya cara untuk menjawab ataupun teknik yang sebenar bagi memperolehi markah yang penuh untuk soalan bahagian B. Ada caranya, diharapkan murid-murid jelas dan faham. Kerana Ustaz, kita nak beri laluan kepada berhenti berehat seketika supaya murid-murid kita pun dapat bertenang terlebih dahulu untuk kita sambung pula soalan selepas ini berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Nak tahu bagaimana? Teruskan setia bersama dengan kami hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, di segmen ini Ustaz Zazali akan fokuskan pula bagaimana cara dan juga teknik untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Bagaimana caranya? Silakan Ustaz. Terima kasih Mira. Jadi murid-murid, hari ini kita akan cuba kuasai cara paling senang dan mudah dan tepat untuk menjawab soalan kebat. Tanpa melengahkan masa, jom bersama-sama dengan kami kita kuasai soalan kebat. Cuma sebelum itu murid-murid kena pastikan murid-murid tahu kebat dalam tasawuf ada 3 jenis. Yang pertama kebat 6 markah, yang kedua kebat 1 markah tambah 5 markah dan yang ketiga kebat 2 markah tambah 4 markah. Jadi soalan-soalan kebat ini perlu tahu dia punya jenis untuk memudahkan calon mengelakkan kesilapan dalam menjawab soalan kebat. Jadi kita teruskan untuk soalan yang pertama. Tapi sebelum itu saya terlupa. Untuk formula dia, formula untuk jawab soalan kebat, kita kena ada fakta, kita kena ada huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 4 dan huraian 5. Jadi kalau murid-murid dapat letak huraian itu satu sampai baik, maka murid-murid akan dapat markah penuh dalam soalan kebat. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan pertama berkaitan dengan Nabihah memiliki 10 buah rumah.
dengan 10 buah rumah ni macam mana Nabiah nak gandakan pendapatan dia? Cadangkan muamalat yang boleh digunakan untuk merealisasi impian tersebut. Banyak rumah Nabiah ni. Okey, dalam Islam kita ada beberapa cara. Kita tengok jawapan murid ini. Okey, ingat kita gunakan formulir tadi, dan kalau jawapan begini rupanya, Nabiah boleh menggunakan konsep al-ijarah. Melalui al-ijarah dia boleh menyewakan semua rumah yang dimilikinya. Hal ini membolehkan dia memperoleh hasil rumah sewa. Keuntungan yang diperoleh boleh disimpan di dalam bank. Jika tidak, wang yang diperoleh akan habis begitu saja. Kesimpulannya, kita perlu menggunakan muamalat Islam supaya harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mira, saya perlukan bantuan anak-anak murid saya. Kita nak tahu berapa markah kita nak bagi untuk jawapan ini. Berapa markah ni? Silakan Alif. Terima kasih cikgu. Saya Alif. Saya rasa jawapan ni 6 markah. Oh, yakin Ali Syafil. Kenapa 6 markah? Sebab poin yang pertama ada dekat Nabiah boleh menggunakan konsep al-ijarah. Okey, betul. 1 markah. Yang poin kedua, melalui ijarah, dia boleh menyewakan semua rumah yang dimilikinya. Okey, 2. Terus. Poin yang ketiga, hal ini membolehkan dia memperoleh hasil rumah sewa. 3. Bagus. Dan yang keempat, keuntungan yang diperoleh boleh disimpan di dalam bank. Okey, betul. Keempat. Terus. Poin yang kelima, jika tidak, wang yang diperoleh akan habis begitu saja. Okey, terus. Dan poin yang terakhir, kesimpulannya kita boleh menggunakan muamalat Islam supaya harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tersasul-sasul dia Syafil. Okey, betul. Tanda Syafil, memang 6 markah Mira. Kenapa 6 markah? Kita ada 6 elemen dekat sini. Kita ada fakta. Fakta yang pertama ialah Nabiah boleh gunakan konsep al-ijarah. Kan kita ada huraian 1, kita ada huraian 2, kita ada huraian 3, kita ada huraian 4 dan kita ada huraian 5. Biasanya Mira, murid-murid, huraian 5 boleh letak kesimpulan. Baik. Jadi bila kesimpulan, kita buat kesimpulan yang ringkas dan padat. Maka dia akan dapat 6 markah. Tapi sebenarnya murid-murid dan juga Mira, untuk makluman kita semua, soalan kebat bukan ada satu jawapan saja. Kita boleh letak 2 jawapan. Cuba tengok jawapan yang kedua ini pula. Okey, katakanlah soalan yang sama tapi jawapan yang berbeza. Nabiah boleh jual rumah tersebut supaya dia dapat modal tambahan untuk perniagaannya. Tambahan modal tersebut boleh digunakan untuk membuka ataupun menambah cawangan perniagaan. Jika cawangan dah banyak, keuntungannya akan berganda. Justru itu dia boleh mengeluarkan zakat supaya hartanya diberkati oleh Allah. Mira, sebenarnya murid-murid, sebenarnya soalan ini soalan yang sama tapi dia boleh gunakan 2 jawapan yang berbeza. Kebat ni, untuk murid-murid, makluman murid-murid, kebat ni soalan dia memang susah tapi jawapan dia mudah dan jawapan dia terbuka. Baik, dan Ustaz. Mira, sebenarnya jawapan untuk ini ialah 6/6 juga. Baiklah. Nampak tak? Ini antara kehebatan kebat sebenarnya. Baik Ustaz, kita beralih ke soalan yang berikutnya Ustaz. Soalan yang seterusnya. Kita boleh teruskan Mira. Saya tunjukkan dulu dia punya markah-markah dia. Alhamdulillah. Soalan seterusnya ialah Aiman telah diberhentikan kerja kesan daripada pandemik sebelum ini. Tapi dia ada emas 300 gram. Nyatakan amalan-muamalat yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Ada tak murid-murid tahu cadangan dia? Cadangan yang pertama, muamalatnya. Apa nak buat dengan emas tu? Emas. Ada cuba nak bantu saya. Saya bantulah cikgu. Silakan Mira. Yang pertama amalan muamalatnya ar-rahnu. Mira emas. hebat. Emas is ar-rahnu. Perempuan begitulah. Untuk huraikan caranya Ustaz bagaimana? Betul. Yang pertama ialah ar-rahnu. Untuk jawapan yang kedua Mira, cara nak amalkan tu ialah kita boleh memajak emas tersebut supaya dia mendapat pinjaman wang daripada pajakan tersebut. Dia perlu memajak kat tempat yang dibenarkan oleh syarak kerana jika dia memajak di tempat yang salah, dia terlibat dengan riba. Perbuatan riba adalah haram di sisi agama. Mira, jawapan macam ini, dia akan dapat 5/5. Markah penuh murid-murid sekalian. Pastikan murid-murid tahu dekat mana fakta dia, dekat mana huraian 1, dekat mana huraian 2, huraian 3, huraian 4. Cuma Mira, saya nak ingatkan kepada murid-murid sekalian, kalau murid-murid kena pasti soalan-soalan yang begini, kebat ni, cuma kalau soalan ini dia pastikan huraian yang nombor 2 itu dia ada kaitan dengan yang pertama. Kenapa? Kalau macam ini Mira, jawapan murid, sebenarnya jawapan pertama itu betul. Jual emas. Betul, tetapi yang bawah tu salah. Kenapa salah? Kenapa salah Ustaz? Kenapa salah? Sebab jawapan yang nombor 2
tak menerangkan yang pertama. Yang atas jual emas. Tapi yang bawah dia cerita pula memajak emas. So tak boleh. So ini yang perlu dielakkan oleh murid-murid sekalian. Baik Ustaz, terima kasih. Ini dia penerangan yang cukup jelas bagaimana cara untuk menjawab soalan bagi KBAT ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zazali atas kesudian bersama dengan kami untuk berkongsi ilmu kepada semua murid-murid yang sedang menonton baik di rumah maupun di dalam talian. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Zain kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi, teruskan menimba ilmu hanya di Sukses SPM 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Ustaz.